Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam bab hadis dari sudut perspektif Islam atau perspektif usul fiqh. Bahagian yang ketiga kita lihat alaqah, hubungan antara hadis dan juga Quran. Bila sebut tentang hadis ni, dia adalah tafsir ataupun bayan, idah, menjelaskan. Sebab tu Quran kata wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Apa maksud litubayyana? Iaitu bayan, untuk menjelaskan, tabyin, menjelaskan apa yang diturunkan Quran. Diturunkan Quran, ayat-ayat Quran, maka hadis menjelaskan. Cuma bila sebut tentang Allah Ta'ala menurunkan Quran ini, Quran akan diterangkan oleh Nabi. Cuma diterangkan oleh Nabi ada kala perkataan, ada kalanya perbuatan. Kita lihat yang pertama dipanggil sebagai Quran ini, kita panggil dia apa? Iaitu mufassir. Iaitu sunnah ataupun hadis ni, dia terbahagi kepada tiga. Okey. Yang pertama dipanggil sebagai apa? Mufassir. Mufassirah. Mentafsirkan. Mentafsirkan Quran. Hadis ni mentafsirkan Quran. Yang kedua dipanggil sebagai muakkid, muakkidah. Okey? Apa maksud muakkidah? Mentaukidkan, menguatkan lagi hukum Quran. Okey. Dan yang ketiganya, dia dipanggil hadis ini, dia bukan mufassirah, bukan muakkidah. Maknanya dia apa? Dia datang hukum baru. Hukum jadid, hukum baru. Apa maksud hukum baru? Dia bukan muakkidah, bukan mufassirah. Itu maksudnya. Okey, kita terus berpindah. Apakah yang dimaksudkan mufassirah? Mentafsirkan. Contoh ayat Quran. Kebanyakanlah ayat Quran ini semua datang segi ijmal. Makna segi dasar, tak hurai terperinci. Yang akan mentafsirkan huraian tersebut adalah siapa dia? Iaitu hadis. Contoh sembahyang 5 waktu, zakat. Okey. Semua itu diterangkan oleh hadis. Hadis yang menceritakan. Contoh ayat Al-Quran, dia sebut apa? Wa aqimus solah. Inilah dalil sembahyang itu wajib. Fi'il amar, aqimus solah, fi'il amar yadullu 'alal wujub. Dirikan solat. Macam mana nak dirikan solat? Inilah kita panggil sunnah menjadi mufassir kepada ayat ini. Apa yang sunnah menjadi mufassir kepada ayat ini? Sunnah macam mana? Sunnah fi'li, Nabi pun buat. Nabi ajar kepada kita seperti mana Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Okey? Begitu juga perkataan Nabi pun datang. Nabi sebut tentang rukuk, sujud dan sebagainya. Okey, bilangan rakaat. Seterusnya, yang kedua, dia mufassir juga, tetapi mufassir kepada apa? Kepada yang mubaham. Nampak tak? Jadi mufassir ni sebenarnya terbahagi pula kepada dua. Mufassir ni terbahagi pula kepada dua. Satu, kita panggil kepada ayat yang mujmal. Ayat yang mujmalah. Mujmalah. Macam mana ayat mujmalah tu? Macam kita berkata tadi, aqimus salah. Satu lagi, mufassir kepada ayat yang mubahamah. Mubaham ni apa? Yang tak jelas. Ini tak terperinci, hadis perincikan. Ini yang keliru, tak samar-samar. Jadi hadis menafsir, menjelaskan hukum. Apa contohnya? Contohnya Quran menyatakan wa kulu washrabu, makanlah minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga jelas benang putih bagi kamu daripada benang hitam. Benang hitam pada waktu subuh. Jadi apa maksud benang putih, benang hitam tu? Hadis huraikan. Dia kata maknanya kegelapan malam, tu benang hitam. Benang putih makna cahaya siang. Nampak? Itulah dia
mubhamah. Kita tak faham tu apa maksud benang hitam, benang putih. Itu Quran cuba menghuraikan perkataan yang mubham, yang tak faham. Okey. Seterusnya dia ada tiga. Terbagi tiga. Mujmalah, mubhamah dan juga kita panggil apa ni? Mutlaqah. Bila Quran datang secara mutlak, umum. Tapi hadis yang muqayyadkan dia. Nampak tak? Sunnah, mufassirah terbagi bertiga. Mujmalah, mubhamah, mutlaqah. Yang mutlaqah ni umum Quran datang. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki mencuri, perempuan mencuri. Potonglah tangan mereka berdua. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan. Mutlak. Tangan tu apa? Sini pun tangan. Sini pun tangan. Sampai sini pun tangan. Nak potong yang mana satu? Sampai pergelangan tangan, siku, sampai ke bahu. Yang mana? Inilah. Bila sebut tangan dia mutlak. Dia tak muqayyad, tidak kaitkan bahagian mana. Okey. Jadi ayat ni turun, maka hadis Nabi menjelaskan macam mana dalam hadis riwayat siapa Imam Muslim, dalam Sahih Muslim pun ada sebut iaitu potong birusri, iaitu pergelangan tangan. Jadi jelas. Maksud ayat Quran tangan tu bukan tangan sampai bahu, sampai siku. Maksudnya hadis telah huraikan sampai pergelangan tangan. Potong bagi orang yang mencuri. Seterusnya untuk muakkidah. Contoh yang mudahlah, di mananya hukum hadis sama dengan hukum Quran. Quran bagi hukum, hadis pun cerita benda hukum yang sama dengan Quran. Contohnya mengenai dengan Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata apa? La yahillu malu mri'in illa bi tibi nafsin minhu. Tak halal lah harta seseorang melainkan daripada kerelaan diri dia. Bukan terpaksa, memang daripada kerelaan diri dia. Dia nak bagi. Kita paksa orang tak boleh. Harta dia nak bagi kita ambil. Tak boleh paksa dia. Allah Ta'ala pun kata dalam Quran benda yang sama. Walaupun tak ayat yang sama, tapi mafhumnya sama. Apa dia? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Dan juga jangan kamu makan harta sesama kamu secara yang batil. Okey. Banyak lagi Contoh Quran kata wabil walidaini ihsana, buat baik terhadap ibu bapa. Dalam hadis larang daripada uququl walidain, derhaka kepada kedua bapa. Makna samalah. Quran suruh buat baik, hadis larang daripada derhaka kepada kedua bapa. Quran larang daripada sumpah palsu. Hadis pun sebut. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jenis ini dipanggil sebagai bayanut taqrir. Bayanut taqrir iaitu apa? Menguatkan. Dipanggil apa ni? Bayan at-taqrir. Apa maksud bayan taqrir? Menguatkan, muakkid, taqrir. Yang ketiga, hukum jadid. Quran tak sebut tapi hadis yang sebut. Apa dia tu? Quran tak sebut, hadis yang sebut. Contohnya haram kullu zibabin kullu zinabin, bukan babin, nabin. Kullu zinabin min siba'il bahaim, iaitu haram makan setiap binatang yang bertaring daripada binatang buas, binatang yang bertaring. Min siba'il bahaim, daripada binatang-binatang. Bahaim tak boleh sebab dia mempunyai taring, yang mempunyai taring lah. Siba'il tayr, macam helang, tak boleh juga. Dan juga luhum al-himaril ahli. Himar, keldai ahli. Tadi zebra pun jenis keldai juga, tapi boleh makan. Yang ni keldai ahli. Keldai kita panggil apa? Keldai kampung, tak boleh. Himar, yang angkat-angkat barang tu di negara Arab, maka tak boleh kita makan dia.
Hukum jadid apa? Iaitu kullu zinabin. Binatang mempunyai taring. Dalam Quran tak sebut tu. Kucing, binatang punya taring ni tak boleh makan. Quran tak sebut. Lagi apa lagi? Keldai, himar ahli. Quran tak sebut, tapi dalam hadis sebut. Contohnya perkataan Nabi mengenai dengan laut. Huwa at-tahuru. Laut itu suci. Boleh ambil wuduk dengan laut. Sebab suci. Huwa at-tahuru ma'uhu. Air dia suci. Al-hillu maitatuhu. Maka halal lah bangkainya. Bangkai dalam laut. Apa dia? Ikan yang hidup dalam laut. Mati, maka halal untuk makan. Quran tak sebut tu. Dalam hadis sebut. Okey. Itulah dari perspektif usul fiqhnya, sunnah terbagi kepada 3, mufassirah, muakkidah dan juga hukum yang baru. Dan mufassirah yang terbagi kepada 3 pula, iaitu mujmalah, mubahamah dan juga mutlaqah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita.